Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pertemunya kita dalam video yang ringkas ini. InsyaAllah sama-sama kita mengambil manfaat daripada apa yang ingin disampaikan dalam masa lebih kurang dalam 7 ke 10 minit ini. Mudah-mudahan memberikan satu manfaat yang berguna kepada pendengar, insya-Allah. Jadi kita nak cerita pada hari ini adalah bab berkenaan dengan keajaiban doa ataupun kehebatan doa itu. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita doa itu ketika dalam solat, ataupun solat-solat sunat, ataupun di luar solat pun, ataupun ketika hujan. Itu di antaranya doa-doa yang biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan apa? Untuk mengkabulkan segala pengharapan ataupun hajat-hajat kita. Tetapi kadang-kadang terfikir di benak pemikiran kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakbulkan doa kita? Mungkin disebabkan dosa yang ada pada diri kita yang masih lagi Allah Subhanahu wa taala belum ampunkan. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut thumma zakara yutilus safar. Seorang laki-laki yang dalam keadaan musafir, ash akbar yamuddu yadayhi ila as-sama', yang dalam keadaan kusut masai rambutnya dan mukanya berdebu, kemudian mengangkat kedua-dua belah tangannya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, yamuddu yadayhi ila as-sama', ya rab ya rab ya rab, wahai Tuhanku wahai Tuhanku, wa mat'amuhul haram wa mashrabuhul haram wa malbasuhul haram wa ghudhiya bil haram. Makanannya daripada makanan yang haram, minumannya daripada minuman yang haram, pakaiannya daripada pakaian yang haram, dan juga semua yang apa yang ada pada diri dia, semua dia wa ghudhiya bil haram, semuanya daripada benda yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana doanya nak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekaligus kita faham bahawasanya dalam hadis ini menyebutkan syarat utama dalam penerimaan doa kita adalah daripada makanan yang halal. Makanan yang halal. Mana satu benda yang haram, satu benda yang tidak bersih, bila masuk melekat pada tubuh badan kita, pada diri kita, itulah penyebab utama doa kita ada hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala, doa kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teringat satu kisah tuan-tuan berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kali doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dalam satu ketika itu, ketika Nabi bertazkirah ataupun dalam satu kumpulan para sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana doa aku nak dikabulkan? Lalu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Sa'du, wahai Sa'ad, ya Sa'du atit matma'aka takum mustajabad da'wah, perbaguskanlah makanan engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsul Muhammadin biyadih, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia bersumpah, innal 'abda la yukdafu luqmatul haram fi jawfih ma yataqabbalu Allah minhu 40 laylah. Sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan makanan ke dalam perutnya, fi jawfih ma yataqabbalu Allah minhu 40 yawman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doanya selama 40 hari. Solat itu tidak sah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kerana ada sumber yang haram pada dirinya. Wa innahuma ayyuma 'abdun nabata lahmu fi suhtin fannaru awla bih. Dan mana-mana hamba yang badannya itu ada benda-benda yang haram, maka tempat selayaknya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Kita doakanlah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada, dikategorikan sebagai orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik.
tuan-tuan dan puan-puan yang sedang melihat ataupun mendengar video ini, di antara perkara-perkara yang penting berkenaan dengan doa juga. Berkenaan dengan doa. Kadang-kadang doa kita ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak kabulkan. Sebab apa? Bukan disebabkan kerana kita pun tidak kita tidak makan makanan yang haram, tetapi doa kita lambat dikabulkan. Hari-hari doa tapi masih lagi belum dikabulkan. Mungkin disebabkan doa yang kita panjatkan itu tidak bersesuaian dengan diri kita. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita dan Dia tahu mana yang sesuai untuk diri kita. Mungkin ada doa-doa yang kita inginkan, yang kita ingin Allah Taala kabulkan, tetapi doa tersebut tidak sesuai untuk diri kita. Itu sebab apa Allah Taala bagi kadang-kadang doa ini Allah Taala tukar kepada benda yang lain. Benda yang lain jadi. Kerana itu yang lebih keperluan dan bersesuaian dengan diri kita. Itu sebab dalam satu hadis Nabi SAW Nabi sebut, inna min ibadi yaqulullahu azza wa jal, sesungguhnya di kalangan hamba-hamba-Ku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yuslih imanahu illa al-faqr, imannya tidak akan kekal melainkan dalam keadaan miskin. Wa in basata afsadahu zalik, jika aku memberikan keluasan rezeki kepadanya, pasti rezeki itu, kekayaan itu akan merosakkannya. Begitu juga dalam hadis ini, hadis yang panjang, kita ringkaskan saja. Di antara di kalangan hamba-hamba pun kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku berikan kekayaan kepadanya. Kalau aku berikan kemiskinan, miskin itu akan merosakkan pada dirinya. Begitu juga dalam hadis, ada setengahnya aku memberikan kesihatan, tetapi aku tidak, setengahnya aku berikan kesihatan. Jika aku tidak memberikan, aku berikan kesakitan kepada dirinya, kesakitan itu akan merosakkan dirinya. Begitu juga ada yang meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibukakan pintu-pintu yaqtabuhu baban minal ibadah, daripada pintu-pintu untuk melakukan amal ibadah. Kadang-kadang kita doa supaya apa? Dipermudahkan untuk solat tahajud, doa, tetapi masih lagi belum ada kekuatan. Kita sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Taala tak beri. Sebab apa? Likaila yadkhulul ajam. Tapi Allah Taala fa'akfi, dalam hadis sebut fa'akfi anhu likai la yadkhulul ajam. Allah Taala cukupkan sekadar amal ibadatmu, sekadar itu saja. Ditakuti akan masuk di dalam hatimu itu perasaan riak. Bukan kata ketika itu mungkin tak bersesuaian. Bila kita dah betul faham berkenaan dengan agama, tujuan kita solat, barulah Allah Taala memberikan kelazatan dalam melakukan amal ibadah. Itu sangkaan kita. Ini sangkaan kita. Dalam hadis sebut, mana sangkaan kita kena sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Bila kita sangka baik, maka bila kita doa kita tak makbul, maka kita kata bahawasanya mungkin doa ini belum sesuai dengan aku. Apa yang aku minta ni belum sesuai buat waktu sekarang ini. Itu di antara sangkaan-sangkaan baik yang harus kita sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi yang kita nak cerita bab berkenaan dengan doa? Ini di sini saya nak berkongsi sedikit kepada tuan-tuan berkenaan dengan nak ijazahkan berkenaan dengan suratul Fatihah. Di antara doa yang terbaik lah. Doa yang terbaik, amalan yang terbaik. Kita ambil yang mudah saja, tak payah ambil yang susah, iaitu suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah tu ada kaedah caranya bagaimana untuk menenangkan diri, untuk merawat jiwa dan juga hati kita. Baik. Yang pertama kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala apa segala hajat-hajat yang kita inginkan, yang kita sering kali kita doa, yang kita teringin, yang kita hajatkan selama ini tak dapat, doalah kita itu. Dah doa, qasad dalam hati, bukan di mulut, dalam hati, niat apa yang kita nak. Kemudian terus ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca berapa kali? Boleh baca 7 kali, 21 kali ataupun 40 kali. Yang terbaik bacalah 40 kali. Buatlah 40 kali sehari selama 41 hari. Ataupun ambil pertengahan pun dah cukup, 21 kali. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan yang mendengar ini dapat mengamalkan apa yang kita dapat kongsikan. InsyaAllah ramai yang dah amalkan dalam masa 3 hari saja tuan-tuan.
hati dia rasa tenang, dia rasa seronok, rasa berbunga-bunga. Ini semuanya orang kata apa? Hasil daripada apa yang dia respon balik setelah dia mengamalkan suratul Fatihah, kaedah yang telah saya berikan tadi. InsyaAllah sesiapa yang dengar, saya ijazahkan. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh beramalkan insyaAllah. Aku liqauli hada wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang.